membuat kiraan, kita dapati UKM adalah universiti yang paling banyak platform yang diberikan oleh universiti untuk pelajar-pelajar menjadi pemimpin. Dan ini adalah satu yang baiklah sebenarnya untuk membina dan menggilap kepimpinan pelajar di universiti. Dan ini juga adalah satu mekanisme untuk kita memastikan bahawa setiap pelajar dihargai dan diberi ruang untuk menjadi seorang pemimpin dalam cara dan minat masing-masing. Itu yang kedua lah. Yang ketiganya yang kita nak sampaikan, saya terpaksa pendek-pendekkan sebab malam ni ada beberapa perkara yang juga penting yang kita akan bincang selepas ini. Yang ketiganya adalah sebagai pemimpin yang baru dilantik, kita kena bersedia untuk memahami bahawa cabaran yang besar di depan kita bukan lagi seperti setahun, 2 tahun yang lepas. Kita berada dalam satu keadaan yang sangat berbeza. Dan perbezaan ini bukan bersifat evolusi secara perlahan-lahan, tapi dia adalah satu bentuk yang mungkin bersifat drastik, radikal, dan kita kena bersedia untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran baru ini. Misalnya malam ni pun kita tak boleh berjumpa semua sekali untuk menjelaskan berbagai perkara berkaitan dengan kegiatan pelajar. Tapi inilah bentuk baru. Anda juga mungkin tidak berpeluang untuk berjumpa semua ahli-ahli ataupun kepimpinan yang anda terajui. Itu juga satu bentuk baru. Banyak aktiviti-aktiviti yang dulu menjadi tradisi dan menjadi projek mega bagi semua persatuan mungkin tidak dapat dilaksanakan sekarang. Itu juga satu cabaran baru. Dan lebih besar daripada itu adalah bagaimana kita nak memastikan ahli-ahli di bawah kita mendapat pengalaman berpersatuan yang dalam serba keadaan baru ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk kita pastikan apa yang kita lakukan pada kawan-kawan kita ni akan memberi manfaat pada mereka apabila mereka keluar daripada universiti nanti. Saya kebetulan 2 hari lepas bermesyuarat berkaitan dengan pembangunan kerjaya mahasiswa. Biar kita terima laporan menunjukkan bahawa dalam tempoh 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun akan datang, jangkaan yang dibuat adalah banyak peluang pekerjaan akan dibekukan. Banyak jawatan-jawatan yang terpaksa ditamatkan. Ini membuktikan ataupun menunjukkan pada kita, tentunya pada saya, bahawa apa yang kita lakukan yang lepas-lepas itu mungkin tidak lagi sesuai untuk kita teruskan dalam cabaran yang baru ini. Kalau pekerjaan semakin kurang, kalau jawatan yang ada semakin dibekukan, tidak ada peluang pekerjaan yang baru akan wujud dalam tempoh 2-3 tahun akan datang, apa yang boleh kita lakukan sebagai pemimpin pelajar untuk membantu rakan-rakan kita? Ya betul, kita buat aktiviti untuk mengisi masa lapang minat kita, dan kita nak berinteraksi dan juga berkomunikasi, bersosial dengan kawan-kawan melalui aktiviti. Tetapi pada saya akhirnya kita beraktiviti untuk membina keterampilan, kebolehan dan membina kerjaya kita. Sebab tu kita beraktiviti. Saya ingat dulu saya jadi presiden persatuan, dan apabila saya di Temuduga pun, saya ingat result saya tu majikan tengok sekejap je. Yang lebih banyak dibualkan dalam sesi Temuduga itu adalah apa yang saya telah sumbangkan kepada masyarakat, apa yang saya telah berikan kepada sebagai pemimpin pelajar pada waktu saya belajar dulu. Itu yang menjadi modal apabila saya gunakan dalam sesi temu bual. Jadi saya fikir dan saya rasa apa yang sedang berlaku sekarang adalah satu perkara yang sangat baru. Bukan pada pelajar-pelajar, pada saya juga, pada rakan-rakan akademik yang lain. Inilah perkara yang baru yang kita terpaksa bersedia untuk menerima dan mencuba. Ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita berjaya. Sebab ini perkara baru. Jadi saya harapkan sebagai pemimpin pelajar kena lebih terbuka, lebih bersedia untuk berkolaborasi dengan semua orang. Ini satu lagi yang mungkin tidak ada dulu. Dulu sifat persatuan kita adalah kita buat kerja kita, orang buat kerja orang. Persatuan A buat kerja dia, persatuan B buat kerja dia. Tapi dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik ini, salah satu kekuatan yang kita kena bina adalah kebersamaan, kerjasama, kesediaan untuk saling tolong-menolong. Kalau persatuan A buat aktiviti, persatuan B, C, D dan E akan support projek kumpulan A.
Persatuan A. Begitu juga sebaliknya. Jadi apa yang akan berlaku selepas itu adalah manfaatnya adalah pada semua orang, pada semua ahli dan semua pelajar UKM. Itu satu benda yang harus kita mulakan sebagai pemimpin yang baru dilantik oleh ahli-ahli kita. Jadi saya rasa itu adalah perkara yang mesti kita lakukan. Dan saya di ACP, saya pun baru di ACP. Sebelum ni saya di kolej sebagai pengetua kolej Ibu Zain. Dan saya akan pastikan bahawa jika anda menghadapi sebarang masalah, persoalan, cabaran, ada perkara yang anda rasa tak boleh diselesaikan, ataupun ada perkara yang anda rasa ragu-ragu, maka hubungi saya, boleh kontak saya, nanti dapatkan nombor telefon saya, boleh email saya, dan kita boleh berbual, kita boleh berbincang dan bersama untuk melihat bagaimana masalah-masalah kepimpinan, pengurusan aktiviti, program itu dapat saya bantu untuk menjayakannya. InsyaAllah saya akan memberi tumpuan kepada usaha-usaha untuk membantu kepimpinan pelajar UKM untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti mereka demi untuk memastikan projek-projek yang dilaksanakan itu berjalan dengan lancar dan memanfaatkan ahli-ahli persatuan masing-masing. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih, dan ini adalah agenda pertama untuk semua persatuan. Saya mengenali semua kepimpinan pelajar. Mungkin kat sini saya tak sempatlah nak tengok semua wajah kan, ada yang off dia punya video. Okay, jadi saya tak dapat lihat semuanya lah, tapi sekarang saya dapat melihat nama-nama lah. Muhammad Amirul, Zulaika Nabila, Syahrizal, Syekh Ahmad, Muhammad Amir, dan rakan-rakan yang lain. Jadi saya harap lepas ni kita akan terus berinteraksi. Saya dah minta pada ECP, pada Abang Encik Ashraf dan Encik Ikhwan, kalau boleh kita adakan perjumpaan ni sebulan sekali, sekurang-kurangnya, untuk kita berbincang dan berdialog berkaitan dengan isu-isu yang kita boleh selesaikan, supaya kita dapat melancarkan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh pelajar. Okay, terima kasih, dan saya serahkan pada Saudara Ashraf untuk meneruskan lagi, dan saya akan bersama untuk berbincang berkaitan dengan agenda-agenda saudara. Silakan. Okay, alright. Okay. Terima kasih kepada Cik Anwar di atas aluan daripada Timbalan Pengarah Pengurusan Bakat dan Kepimpinan Pusat Haiwan Pelajar UKM. Saya pun nak perkenalkan diri lah juga. Nama saya Ashraf bin Razwan. Banyak panggil saya Cik Acap lah kan. Dan di samping bersama dengan saya juga ada seorang lagi pegawai, Cik Ikhwan Azim. Dia adalah penolong pendaftar di Pusat Haiwan Pelajar. Untuk makluman semua, kami ni adalah di bawah unit pembangunan sasiah pelajar, di mana kami ni berada di bawah Cik Anwar lah, di bawah Timbalan Pengarah Pengurusan Bakat dan Kepimpinan. Jadi apa saja berkaitan dengan unit UPSP ni, singkatan dia UPSP ni akan melaporkan segala-galanya kepada Cik Anwar. Dan kami berbeza dengan unit yang di bawah untuk pendaftaran AGM, pelaporan AGM dan juga penubuhan kelab tu. Itu unit kualiti dan perkhidmatan. Dan untuk makluman semua, saya mungkin boleh maklumkan kat sini. Sekarang ni kita dah hampir 80% persatuan dan kelab-kelab di Universiti Kebangsaan Malaysia ni dah menghantar laporan AGM. Kita tinggal sikit saja lagi, ada beberapa lagi kelab dan persatuan yang masih lagi belum menghantar laporan AGM dan tak dapat menyertai lagi kita punya mesyuarat pada malam ni.
Okey, tapi tak apa, mereka akan kita akan masukkan kemudian. Cuma saya nak maklumkan dekat sini, uh, oleh kerana keadaan sekarang ni dan anda semua pun ramai yang berada di rumah, berada di luar kampus, bermakna banyaklah perkara-perkara yang tak dapat dilaksanakan dengan lebih awal. Seperti mana yang anda semua maklum, kita punya uh, AGM pun berlangsung pada bulan 8, bulan 7 dan bulan 8. Di mana ianya agak lewat daripada biasa. Kebiasaannya bulan 5 kita dah ramai kebanyakan persatuan dan kelab dah selesai AGM masing-masing. Okay, dan biasanya di hujung semester kedua setiap sesi kita akan adakan watikah pelantikan. Kalau Cik Anwar mungkin biasa benda ni. Kita buat watikah pelantikan bersama semua organisasi pelajar. Maknanya kalau ada 200 macam Cik Anwar kata tu, 200 persatuan adalah yang kita akan buat watikah bersama di Persada Chancellery. Cuma kali ni kita tak dapat dah nak buat. Tapi Cik Anwar ada pandangan tak macam mana kita nak buat watikah tu? Mungkin ada keperluan ke Cik Anwar? Uh, kita boleh bincangkan sebab saya pun rasa ada keperluan dari segi mungkin bentuknya berbeza lah kan. Tapi sebagai satu pengiktirafan kepada pelantikan tu kita mungkin fikirkan nanti kaedah dia. Okay. Mungkin secara kumpulan kecil kita akan fikirkan kaedah dia. Okay. Okay, jadi itu perkara pertama. Dan untuk maklum pasal watikah, dan seterusnya ialah mengenai surat pelantikan. Untuk makluman semua, setiap tahun pun kita akan menyediakan surat lantikan kepada bukan saja kepada YDP, bukan saja kepada MT, malah semua EXCO bagi setiap organisasi pelajar. Maknanya kalau setiap organisasi tu ada 20 orang EXCO, kita akan sediakan surat lantikan rasmi daripada HCP. Ini memang kita akan buat dan saya menunggu sikit lagi beberapa persatuan dan kelab lagi yang belum mengisi yang belum hantar laporan dan seterusnya kita akan terus menyediakan surat-surat tersebut. Walaupun surat tu nanti dah siap sekalipun, kita akan simpan untuk semua dan nanti boleh ambil lah pada satu ketika yang bila anda semua akan kembali ke kampus nanti. Kita pun tak tahu bila Jadi nanti kita sediakanlah tempat-tempat ruang-ruang di HCP ni untuk memastikan semua dapat surat lantikan tersebut. Kalau nak post pun rasa macam banyak sangat ni. Kalau nak post mau beribu juga. Kalau 200 darab 20 orang. Dekat 4,000 juga kita nak kena post kan surat lantikan tu. Jadi saya rasa kita simpan je. Nanti akan digunakan bila anda semua kembali ke kampus. Okey, itu mengenai surat lantikan. Dan seterusnya yang menjadi pertanyaan kepada semua persatuan-persatuan dan kelab di UKM ni mengenai minggu pengenalan persatuan semua kelab lah, semua kelab dan persatuan. Jadi kebiasaannya pada ketika ni minggu ketiga, minggu keempat ni kita akan buat minggu pengenalan persatuan di UKM. Tetapi oleh kerana kekangan keadaan sekarang, bukan setakat pelajar senior tak ada, pelajar junior pun tak ada dalam kampus, makanya kita tak dapat nak menganjurkan minggu pengenalan persatuan tu. Dan bagaimana kaedah kita nak melaksanakan minggu pengenalan persatuan tu, kita akan bincangkan pada malam ni. Sebab kita ada cadangan di peringkat HCP, tetapi cadangan tu adalah cadangan daripada kami lah. Tetapi kalau ada cadangan lain daripada semua wakil-wakil yang join meeting pada malam ni, kita sedia kongsi. Dan kita ada dah cadangan tarikh-tarikh yang nak dibuat. Saya boleh share screen pada semua sekejap Okay.
Nampak semua? Okey. Minggu Pendalam Satuan ni sebenarnya Abang Ikwan yang akan jadi person in charge, tapi maknanya saya bersama dengan dia lah. Dan ini cadangan-cadangannya ialah kita nak minta pertama, sebelum kita laksanakan Minggu Pengenalan Persatuan tu, kita cadangkan ada beberapa perkara lah. Pertama, semua pelajar perlu, yang bawah ni yang perlu menyediakan video pengenalan persatuan. Okey, video pengenalan persatuan ni pengenalan lah, nak tentang objektifnya, matlamatnya, apa program-program yang lepas, ataupun sedikit pengenalan tentang organisasi. Okey, itu pertama. Kedua, gambar poster Majlis Setinggi dan Esko Persatuan. Selalunya kan ada poster organisasi pelajar. Jadi kita minta dalam masa seminggu ni untuk anda semua menyediakan poster tersebut untuk kita kumpulkan. Dan ketiga, link Google Form bagi pendaftaran ahli. Untuk perkara ketiga ni, kita cadangkan setiap persatuan sediakan link masing-masing. Ada juga cadangan minta kita HCP yang buat satu link. Tetapi maknanya satu link dan semua pelajar akan mengisi dalam link yang satu tu je. Jadi nanti kita bincang nak pilihan pertama atau pilihan kedua. Dan yang keempatnya ialah poster takwim aktiviti dan program mega masing-masing semua organisasi pelajar. Saya percaya anda semua dah mula merancang apa program-program yang nak dijalankan, sama ada berada dalam kampus ataupun tak berada dalam kampus. Jadi yang kita nak cadangkan untuk anda semua untuk menyediakan 4 perkara ni, tarikh-tarikhnya seperti yang dinyatakan di atas, iaitu pada 12 hari bulan penghantaran maklumat Minggu Pengenalan Persatuan. Ini yang saya cakap 4 perkara ni. 12 hari bulan semua dah kena hantar. 13 hari bulan ialah taklimat ISTA. Ni taklimat ISTA oleh HCP UKM, dan kita akan juga selitkan juga mengenai ucapan aluan daripada pengarah Pusat Ayawah Pelajar pada tarikh yang sama. Dan pada 17 hari bulan 18 dan 19 kita akan buat pengenalan persatuan mengikut kumpulan-kumpulan persatuan. Maknanya yang pertama persatuan dan kelab, kedua persatuan anak negeri, dan ketiga sekretariat dan urustia. Dalam mesyuarat pada malam ni, saya ada juga kita ada wakil juga daripada kolej, MAP College dan juga PMF. Saya nak dapatkan input juga sebenarnya daripada kedua-dua pihak ni. Sebelum ni Minggu Pengenalan Persatuan, PMF dan juga MAP tak terlibat secara langsung untuk mendapatkan pelajar apa semua. Tetapi untuk kali ni kita nak dapat feedback, perlu tak lagi PMF dan juga MAP terlibat. Okay? Kalau perlu nanti tolong bagi input kepada kami untuk kita nak masukkan juga dalam jadual tarikh ni. Dan 20 hari bulan ni adalah taklimat daripada bendahari mengenai kewangan pelajar lah. Ini yang kita cadangkan kepada semua persatuan-persatuan pelajar. Saya nampak juga dalam grup grup pelajar baru yang batch 2020-2021 ada dah juga beberapa persatuan dan kelab yang dah promote persatuan dan kelab masing-masing. Saya cadangkan untuk promosi tersebut tangguhkan dulu. Hari ini tangguhkan dulu, maknanya stop dulu untuk bahan tersebut. Kita tunggu pada satu ketika ni. Maknanya kita upkan betul-betul tarikh yang dinyatakan supaya pelajar akan fokus kepada grup tersebut pada tarikh-tarikh yang kita akan maklumkan seperti yang saya dah tunjuk ni sekarang. Okey. Jadi yang dah lepas tu tak apa, yang dah lepas promosi tu tak ada masalah, tetapi mulai daripada hari ini sehingga 17 hari bulan jangan share lah untuk nak join lagi mana-mana program. Kita akan buat serentak, kita akan buat semua sekali.
dicadangkan kita akan buat maknanya kalau contohnya taklimat untuk anak negeri ni pada 18 hari bulan. So kita ada poster anak negeri, kita ada video pengenalan anak negeri dan kita ada semua takwim program anak negeri. So ianya selaras. Jadi pelajar pun tak pening. Bila kalau hari ni macam kita buat secara sendirian tu, nanti dia akan pelajar jadi pening dan confused. Nanti dia kata ni persatuan apa, rasmi ke tak kan. Jadi kita cadangkan kita buat serentak dan bersama-sama. Okey, itu sehingga setakat tu mungkin Cik Anwar ada apa-apa pandangan nak tambah? Saya setujulah, kita buat sebab memang sudah ada pelajar yang bertanya tentang tanya saya lah personally, mereka nak join aktiviti ni, dia orang nak minta nasihat aktiviti apa yang patut mereka join, apa yang sesuai dengan mereka kan. Jadi saya rasa cadangan kita selaraskan itu lebih baik sebab kalau tidak pelajar pun tak pasti adakah persatuan Rustia yang dia nak join tu berdaftar atau tak misalnya kan, contohnya. Jadi saya rasa dengan adanya keselarasan itu, satu, pelajar lebih mudah dan lebih fokus, dan yang keduanya dari segi promosi itu kita akan bagi impact lah sebab pelajar akan fokus untuk beberapa hari ini untuk mengenali persatuan-persatuan pelajar. Okay, it's good. Kita teruskan dalam bentuk yang begitu. Ini pandangan saya lah. Mungkin Presiden dan kepimpinan pelajar ada pandangan. Kita buka untuk pandangan. Kita belum buat keputusan lagi. Kita buka untuk pandangan-pandangan yang lain. Silakan kalau ada. Terima kasih. Okey, wakil-wakil YDP ada nak beri pandangan ataupun pertanyaan untuk hal ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan. Satu lagi dah. Terus je. Okey, baik. Saya ada persoalan berkenaan dengan minggu pengenalan pelajar ni. Nama Muhammad Idham, Presiden Persatuan Mahasiswa Kelantan Darul Naim Perdana. Saya nak tanya untuk pengenalan ni, bagaimana cara pelaksanaannya? Maksudnya sebaran untuk pengenalan persatuan ni melalui medium mana? Medium apa? Itu saja. Okey, untuk makluman semua, kita ada satu grup induk besar sebenarnya yang kita create untuk pelajar-pelajar baru itu. Hampir ke semua pelajar dah ada dalam tu sebenarnya. Cuma capaian tu mungkin ada pelajar tengok, ada pelajar tak tengok, and then itu medium pertama. Telegram pelajar baru. Sebenarnya nama pun dah bertukar sekarang ni, UKM Siswa Kedik rasanya. Itu medium pertama. Medium kedua ialah semua grup-grup yang ada di peringkat fakulti dan juga kolej. Okay, kita akan minta bantuan juga di peringkat fakulti dan kolej yang memang dah ada grup pelajar-pelajar masing-masing dalam grup tersebut. Ketiga, kita ada kita ada email pelajar-pelajar ni semua. Semua poster-poster ataupun link-link yang kita akan buat tu nanti, kita akan share juga dalam email kita akan blast email secara besar-besaran kepada semua pelajar. Jadi sebab tu yang betapa pentingnya input yang kita nak dapat daripada semua persatuan dan kelab supaya kita boleh sekalikan dalam satu email dan kita akan hantar kepada semua pelajar. Jadi pelajar akan dapat nampak semua satu list dan lebih jelas dan lebih mudah. So maknanya nanti dia klik je link tersebut, dia akan terus ke Google Form yang persatuan dan kelab masing-masing. Okey, itu ketiga lah. Dan keempatnya of course kita ada di HCP, mungkin semua YDP kalau perasan, kita dah nama pun dulu nama siswa UKM. Sekarang ni FB kita pun dah nama UKM Siswa Klik. Betul Ikhwan? UKM Siswa Klik. Dan kita ada juga IG untuk UKM Siswa Klik yang ada lebih kurang dalam
8,000 pelajar, 8,000 follower, and then juga kita ada juga YouTube, dan juga kita ada juga FB kita dah ada lebih kurang dalam 30,000 ni yang like FB tersebut. Dan juga kita yang terbaru, kita ada TikTok. Kita ada TikTok. So TikTok mengenai Minggu Berdalam Persatuan pun kita akan buat nanti. Jadi ini antara medium-medium yang hebahan yang kita akan buatlah secara besar-besaran supaya semua pelajar pada tarikh-tarikh yang dinyatakan di atas, kita akan mereka akan fokus. Dan dia orang akan tahu dah. Okey, dia akan prepare 17, 18, 19, dia orang akan join persatuan-persatuan negeri. Cuma saya concern juga kebiasaannya persatuan-persatuan pelajar ni bila yang lepas bila pelajar mendaftar, mereka akan bayar yuran pendaftaran kan. So nanti kita kena bincang lain lah nanti pasal yuran pendaftaran tu. Ada tak yuran tu, boleh ke dibuat yuran tu, dan nanti kita akan bincangkan benda tu. Cuma sekarang ni yang penting kita nak semua kelab dan persatuan ni ada dapat ahli, itu je. Okey. Ada lagi soalan lain? Saya ada soalan. Adakah pempromosian ini hanya dilakukan di page-page HCP saja, tak boleh dilakukan di page-page persatuan itu sendiri? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Lepas tu saya ada... Of course, okey. Sebab tu kita buat meeting malam pada malam ni, kita pun nak collect semua, kita akan minta semua persatuan akan share link masing-masing juga. Okey. Link untuk FB dan juga IG semua persatuan dan kelab. Supaya nanti apa saja input-input yang kita share dalam grup HCP, siswa UKM Siswa Klik tu, you all boleh juga share, dan juga ataupun bahan-bahan yang kita nak promosi tu nanti saya share dalam grup WhatsApp, you all share dalam grup page korang. Itu page masing-masing. Itu yang kita cadangkan juga lah. Hello, Assalamualaikum. Hello. Okay, saya nak tanya, penghantaran maklumat M3P ni boleh tak kita selain pada Telegram kita hantar kepada melalui email? Seperti yang saya maklumkan tadi, memang kita dah ada email 4,000 pelajar tu. Memang selain pada Telegram induk dengan Telegram fakulti dan kolej, kita akan share juga dalam kita akan hantar blast melalui email. No. Maksud saya yang sila hantar maklumat M3P seperti berikut ni kepada Encik Ikhwan Azim ni. Yes. Nanti kita buat okey, kita buat ini sebenarnya untuk you all sebenarnya. Tapi ada poster lain untuk Minggu Pengenalan Persatuan tu nanti. Okey. So boleh ke hantar melalui email sebab yang link Google Form pendaftaran ahli ni tak boleh bagi nama je ke? Nak kena ada apa je kat link Google Form pendaftaran ahli ni? Ikut mungkin boleh bantu. Okey. Untuk link Google Form ni, ketika video kalian kita upload dekat laman sosial HCP iaitu UKM Siswa Klik, kita akan meletakkan dekat dalam copyright dia tu adalah link yang diorang boleh direct terus kiranya mereka berminat dengan kelab ataupun persatuan itu. Faham ke? Tak faham. Yang link Google Form ni pendaftaran ahli ni maksudnya sebab macam kami Persatuan Siswa Azhar perlu ke link Google Form pendaftaran ahli ni? Siswa Azhar. Ya, betul. Macam tak berkaitan pula. Okey, tak apa. Okey, faham. Persatuan Siswa Azhar saya faham. Sebenarnya sebab tu saya tanya tadi, nak tanya pandangan dari segi PMF dan juga Map College. Adakah you all semua nak terlibat atau tak dengan Minggu Pengenalan Persatuan ni? Okey. Kalau tak terlibat untuk mencari ahli, saya rasa kita you all terlibat untuk mempromosikan you punya poster Instagram je lah.
Okey, yang Okey. 3 digit maksudnya kami hantar video, gambar dengan poster je lah. Ya, betul. Okey. Sebab sebab macam kami macam tak ada kaitan lah pula kan macam ni kan, sebab Ah, kami pun buat program untuk macam aktiviti lebih kepada akademik ya, betul. okey. Itu saja. Terima kasih. Okey, ada lagi soalan lain? Wakil Mac, wakil PMF. Selamat Assalamualaikum. malam. Oh, sorry. Terus. Ya, hello. Yang Persatuan Siswa Azhar tadi, siapa namanya? Saya tak dapat. Muhammad Rohizan. Okey, Muhammad Rizan. Ya. Dalam Persatuan Siswa Azhar ni, Persatuan Siswa Azhar UKM kan? Mewakili semua pelajar postgrad, right? Tak. Saya untuk FEP saja. FEP saja. Ya, betul. Okey. Persatuan Siswa Azhar FEP ada pelajar part time tak? Ataupun eksekutif sekali? Tak terlibat juga. Kebanyakan sebab kami bercampur-campur kan, rasa kalau eksekutif sebab diorang tempat lain kan. Okey, tak apa. Terima kasih Rizal. Okey. Tapi Cik Anwar, saya punya pandangan pelajar baru di FEP semua kita tak mungkin kita boleh bantu Persatuan Siswa Azhar Fakulti FEP ni ataupun mana-mana Persatuan Siswa Azhar Fakulti untuk mempromosi kepada pelajar-pelajar postgrad yang baru kan. Ataupun semua dah pernah berinteraksi. Saya timbulkan soalan tu sebab macam Fakulti Pendidikan, bila Persatuan Siswa Azhar buat aktiviti, kita juga melibatkan aktiviti tu melibatkan juga pelajar part time, eksekutif kan. Sebab dengan keadaan kalau misalnya kita buat webinar, kita boleh terbuka pada lebih ramai lah kumpulan pelajar yang berminat kan. Jadi kalau kita ada networking ataupun ada senarai pelajar-pelajar ini nama dan dia boleh menjadi ahli lah pesertaan, sebab part time student ni dia biasanya dia tak ada persatuan. Jadi tapi mereka nak juga terlibat dengan aktiviti siswa Azhar dan sebagainya lah. Terima kasih. Okey, macam Kak FEP sendiri, masa tu pada awal pendaftaran pelajar baru daripada siswa Azhar, kami sendiri dah memperkenalkanlah ada jawatan semua sekali lah. Jadi dengan adanya aktiviti semua kami dah beritahu kepada mereka, jadi diorang terus ikut kepada KFB apa kami punya program di situ. Jadi memang dah diberitahu dah semasa pendaftaran mereka pada awal bulan 10 masa tu. Jelas ke? Okey, jelas. Okey. Assalamualaikum. Okey, ada apa-apa? Tuan Ashraf. Boleh dengar? Boleh. Okey, saya Syahrul, WDP untuk Persatuan Siswa Azhar Fakulti Pendidikan. Kerana yang tadi tu di pihak kami Persatuan Siswa Azhar FPEN, kami dah buat pengenalan tentang persatuan ni kepada siswa Azhar yang baru pada dalam bulan Mesra Siswa Azhar 2 minggu lepas. Seperti yang dimaklumkan tadi. Jadi untuk yang 17 November ni nanti ni tak perlu lagi lah kan? Patutnya kami nak buat pengenalan ataupun macam mana tu? Sebab kami dah buat dari tu. Sama macam FEP juga. Dah buat dah. Okey, kalau maknanya sama macam kes tadi lah kan? Jadi tak perlu terlibat, tetapi share saja untuk video pengenalan persatuan, gambar poster dengan poster takwim. Untuk kita nak hebahkan juga. Okey. Dalam media. Jadi saya akan sharekan kami punya mungkin video dan juga carta organisasi lah. Okey, alright. Terima kasih. Selamat malam. Persatuan lain, kelab-kelab. Selamat malam, saya Ku dari CCC. Terima kasih sebab HEP hari ini ada ni perbincangan. Saya ada pertanyaan bertentang
tentang dengan ni video dengan poster. Sebab kalau bagi CCC, yang target ahli memang mahasiswa Cina. Lepas tu, kalau macam tu, boleh tak poster dengan video kami present dalam bahasa Cina? Itu Cik Anwar kena jawab tu. Persatuan apa tadi? CCC. Okey. Saya minta untuk CCC untuk video resminya dalam bahasa kebangsaan lah kan. Tapi ada satu lagi video yang apa ataupun salah satu tidak ada translation lah supaya bukan hanya pelajar, maksudnya ramai lebih dapat mengetahui apakah aktiviti-aktiviti yang CCC anjurkan lah. Sebab I think to promote the Chinese culture kan, kebudayaan Cina, saya rasa tidak rugilah kalau you gunakan dui bahasa misalnya, tidak ada masalah. Alright, terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Ya. Saya Amirul daripada Persatuan Mahasiswa Anak Negeri Sembilan. Kami sebenarnya dah plan rancang yang untuk 11 hari bulan ni kami nak buat minggu pengenalan persatuan untuk mahasiswa Anak Negeri Sembilan. Jadi kami terpaksa tangguhkan minggu yang pengenalan persatuan ataupun kami buat, tapi yang untuk 17 hari bulan kami just bagi video ke macam mana? Kita cadang tangguh dululah yang you punya perancangan tu kot. Kita buat sekali serentak. Okey, baik. Cuma kalau ada sesi bersama dengan ahli-ahli untuk Negeri Sembilan tak ada masalah. Itu tak ada masalah, boleh dibuat pada bila-bila je lah. Cuma untuk nak hebahan tu biar kita bersama semualah. Biar nampak kita punya organisasi pelajar di UKM ni besar dan banyak. Biar pelajar dia nampak lah betapa aktifnya pelajar-pelajar UKM ni lah. Okey, baik. Terima kasih. Untuk wakil PMF ada tak? Wakil PMF Persatuan Mahasiswa yang undergraduate di fakulti. Boleh tak bagi input sikit, tanya pandangan sikit? Assalamualaikum. Dengar ke? Dengar. Saya Afiq daripada PMFSK. Jadi saya ada satu soalan untuk kelab-kelab di bawah naungan PMF. Jadi mereka perlu join majlis minggu pengenalan persatuan juga ke? Okey, saya nak tanya. Sebelum tu saya nak tanya balik kepada PMF. Untuk di peringkat fakulti sendiri, anda semua dah buka untuk pendaftaran ahli PMF tak? Ataupun kelab-kelab di bawah PMF? Untuk F-PEN belum lagi. Untuk F-PEN belum lagi. FSK? Untuk FSK macam kat bawah PMFSK kan dia punya club based on kursus. And then adalah beberapa club yang terbuka untuk semua pelajar. Yang tu ada yang dah dihebahkan, ada yang belum. Tu depends kepada club tu sendiri untuk hebahkan. Okey. Lagi fakulti lain, FST macam mana FST? Ada wakil FST? Cacat, boleh saya tambah sedikit? Tambah. Okey, berkenaan dengan persatuan-persatuan di bawah fakulti, bila ditanya adakah sama ianya perlu juga masuk di dalam dalam kita punya minggu ni ataupun tidak, first sekali saya nak tanya sama adakah persatuan itu terbuka juga untuk pelajar-pelajar daripada fakulti luar. Contohnya, ni saya ambil contoh ya, contoh kelab bahasa Melayu contohnya, dia nak ambil dalam kalangan ahli dia saja, maknanya daripada kos dia saja. So mungkin dia tidak perlukan maknanya dia tak benarkan pelajar daripada fakulti lain. Tapi kalau dia nak buka open kepada
kelab bahasa Melayu tu nak open kepada satu UKM, dan dia boleh bagi kat kita lah bahan-bahan video dan sebagainya tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya rasa tak ada masalah untuk nak bagi kat kita, sebab kita nak tambah, nak lebihkan. Maknanya biar student ni nampak banyak lah, dan dia berpusat dekat media HCP, dan kemudiannya dia terus pergi ke media-media kelab dan persatuan. So saya rasa mungkin cadangan saya based on apa yang kita dah buat tu, mungkin saya boleh tambah juga selain daripada Google Form tu, minta juga Facebook dan juga Instagram account untuk kelab dan persatuan tu. So waktu kita post dekat social media HCP tu, kita letak link untuk masuk ke dalam kelab tu, dan juga link-link untuk pergi ke social media persatuan. Okay, thank you Ikhwan, Abang Ikhwan. Okay ke? Kelab tu pandangan-pandangan PMF yang lain? FST ada tak? FST yang banyak kelab ni? FSSK? Saya ada daripada wakil PMFST. So sebenarnya kami daripada perspektif PMFST, kami ada banyak kelab, dan kelab-kelab tu mereka dah sediakan dia dah sediakan blasting sendiri lah kepada pelajar, sebab ada kelab dibuat program tu di open kepada FST, lepas tu ada juga yang open kepada semua pelajar. So kami memberi peluang tu kepada setiap kelab tu sendirilah kalau mereka nak blast kepada siapa. Okey. Kalau macam tu kita memerlukan input daripada YDP ataupun wakil PMF untuk menjenaraikan kelab apa yang nak terlibat dengan Minggu Pengenalan Persatuan. So kita akan masukkan dalam list Minggu Pengenalan Persatuan tu sendiri. Contohnya kelab macam tadilah, kelab bahasa Melayu contohnya, walaupun ada kos pengajian bahasa Melayu, tapi mereka nak open kepada semua, nak terlibat, boleh terlibat. Contohnya ada kelab geologi, memang nak buka untuk semua pelajar walaupun bukannya pelajar geologi di FST kan. Jadi kalau mereka nak dapatkan pelajar lain, okey, boleh join untuk Minggu Pengenalan Persatuan di bawah HCP. So peranan PMF yang ada sekarang ni, kalau anda semua tak memerlukan PMF tu sendiri mendapatkan ahli, saya mohon untuk anda semua jadi pengantara antara HCP dan juga kelab-kelab di bawah PMF masing-masing. Okey? Jelas Alright. Okey. Banyak ni kelab-kelab ni. Maksudnya kelab-kelab di bawah PMF tak perlu join Minggu Pengenalan ke? Saya kurang jelas sikit. Perlulah. Sebenarnya biasanya mereka dah ada ahli sendiri, dan ahli mereka biasanya kalau kelab, contohnya kalau kelab biokimia, biasanya dia punya ahli tu pelajar biokimia juga sendiri, mereka tidaklah open kepada semua. So sebab tu biasanya kelab tidak involve dengan Minggu M3P tu. Okey. Kalau saya punya pendapat lah, saya rasa macam ambil konsep yang sama dengan PMF punya cara PMF untuk join Minggu Pengenalan. Maksudnya tak perlu hantar link Google Form, just hantar video pengenalan, gambar poster dan juga poster takvim. Itu cadangan saya punya pandangan lah, konsep yang sama macam PMF punya ni. Betul. Okay. Thank you. Untuk cadangan saya untuk PMF, mungkin setakat hanya bagi PMF yang tak nak terlibat, mereka hanya share yang 3 perkara yang seperti yang Persatuan Siswaza Fakulti tadi, okey. Tetapi kalau PMF yang nak terlibat dan kelab-kelab di bawah naungan PMF tu nak terlibat, boleh hantar senarai kepada Abang Ikhwan untuk kita selaraskan bersama. Maknanya contohnya kelab sukan dan rekreasi di bawah FPEN contohnya. Kos sebenarnya program tu kelab untuk kos sukan dan rekreasi, tapi dia nak open kepada semua. Okey, dan dia nak join juga, dia nak cari ahli semua pelajar, tak kisah mana-mana. Jadi tolong wakil PMF FPEN tolong hantar maklumat-maklumat yang 4 perkara tadi kepada Abang Ikhwan untuk kita nak masukkan dalam list pengenalan persatuan nanti. Boleh clear benda tu Kalau tak terlibat, PMF yang tak terlibat tak ada masalah. Okey je.
Ada lagi tak? Okey, Assalamualaikum. Salam. Okey, macam mana pula kalau kami daripada Badan Beruniform, adakah kami terlibat dengan tarikh-tarikh penting kelab dan persatuan ni? Okey. Badan Beruniform, saya dipahamkan you all dah ada sesi sebelum ni kan, betul tak? Betul. Anda Kesatria. Saya sebenarnya Badan Beruniform pun dia akan terlibat kalau ikutkan Minggu Pengenalan Persatuan yang sebelum-sebelum ni. Tapi ada juga tahun yang mereka asing daripada Minggu Pengenalan Persatuan. Mereka buat khusus saja untuk Badan Beruniform saja. Tetapi kalau mana-mana Badan Beruniform nak terlibat dengan minggu ni, maknanya 3-4 hari ni, nanti kita akan masuk sekali dalam tu. Saya percaya mungkin ada lagi pelajar-pelajar yang terlepas pandang pun mungkin berminat tetapi tak perasan pun sebenarnya ada wujudnya badan-badan beruniform di UKM. Okey. Jadi kita open PMF ke, badan beruniform ke yang masih lagi nak mencari ahli, masih lagi nak mempromosikan kelab dan persatuan masing-masing, kita alu-alukan. Kita tak ada halangan. Cuma yang kita buat ialah kita bezakan hari-hari tu supaya dia lebih terfokus dan juga pelajar tak confuse. Dia nampak dah, okey, untuk tarikh 17 hari bulan ini sekiannya persatuan dan kelabnya. Untuk 18 apa persatuan dia. Kita akan masukkan nanti. Okey. Okey, baik, terima kasih. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh dengar ke? Boleh. Saya Amir daripada Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia, UKM. Saya ingin bertanya perihal Google Form link untuk pendaftaran ahli tu. Itu nanti setiap persatuan akan includekan link tu sendiri ataupun macam tadi Tuan cakap pihak HCP yang akan uruskan ke macam mana? Okey, itu tadi saya nak tanya pandangan semua. Cadangan kami, masing-masing persatuan bagi link masing-masing kepada kita. Maknanya kalau kita ada 200 persatuan, kita ada 200 link nanti. Okey? Nanti kita kesenaraikan semua tu. So pelajar bila nampak link tu, dia pilih je persatuan tu, dia akan terus tekan dan terus isi Google Form. Okey, itu pertama. Cadangan pertama. Cadangan kedua, HCP hanya sediakan satu je Google Form. Dalam Google Form tu dia boleh pilih dalam 200 persatuan dan kelab tu. Itu pilihan kedua. Kau rasa mana yang terbaik? Cik Anwar mungkin beri pandangan sikit. Bagi pelajar ni pelajar ADP bagi. Saya cadang yang pertama tadi lah, maksudnya kita setiap persatuan akan providekan link untuk persatuan masing-masing terus. Jadi senang kot. Okey. Yang lain? Ada apa? Setuju. Okey. So nanti kalaulah ada 200, kita pecahkan 3 hari. Okey, maknanya hari pertama okey, ada 3 persatuan, ada 80 persatuan dan kelab. Contoh 80 persatuan dan kelab untuk hari pertama. So kita akan blast. So pelajar pun dia akan pilih daripada 80 tu. Hari kedua pun ada 80 dan ada 80 lagi. Hari ketiga pun ada 80 lagi. So nanti pelajar boleh pilih lah. Dan di akhir nanti kita share je semua. Kita akan share beberapa kali selepas Minggu Pengenalan Persatuan tu. Link-link untuk 200 pelajar dan kelab. Manalah tahu baru ada yang buka. Biasalah pelajar kita pun sama kan. Kadang-kadang tu seminggu tak buka Telegram ataupun kita tak tengok mana-mana media sosial. Jadi kita akan share je benda tu. Jadi pelajar boleh nampak, dia boleh daftar. Okay, baik, terima kasih. Okey, Amir. Assalamualaikum. Dengar saya Syed Ahmad daripada Persatuan Mahasiswa Anak Negeri Melaka. Saya ada persoalan untuk link tu, macam mana kalau macam kami, kalau sebelum ni tak ada COVID, macam daripada kampus daripada Bangi, kampus daripada KL ataupun Ceras, dia tak masuk dalam M3P.
punya program. So kalau kita dalam virtual ni, untuk mereka dapatkan link tu, macam mana saya nak dapatkan pelajar-pelajar daripada kampus-kampus KL dan Ceras tu, keberkesanan dia tu, sebab dia orang takut ada yang tak tahu, ada yang tahu. Macam mana tu? Itu yang saya dah beritahu tadi. Kita ada 4,000 pelajar email, 4,000 email pelajar, dan kita ada Telegram induk yang mengumpulkan semua 4,000 pelajar. Maknanya semua 4,000, tak kisah apa saja fakulti, kampus Bangi ke KL, kita ada dalam tu. So, contohnya pelajar anak Melaka di kampus Ceras nak join anak Melaka di yang base-nya dekat Bangi, bolehlah, tak ada masalah. Tahun ni, kali ni bila dah jadi Maya ni beratas talian, saya nampak yang improve-nya, bagusnya, mana yang di kampus KL dan Ceras, mereka boleh terlibat secara langsung. Tapi sebab yang sebelum ni, minggu dalam persatuan tu, kita macam lebih banyak fokus di Bangi je. Jadi kebanyakannya pelajar-pelajar kampus Ceras dan KL ni dia akan tertinggal untuk menyertai kelab-kelab yang ada di Bangi. Jadi akhirnya kita kuranglah penyertaan tu. Tapi oleh kerana sekarang ni kita buat secara atas talian, kita buka dalam kita share dalam grup induk Telegram, dalam FB, dalam YouTube dan sebagainya, dalam email, maka ianya lebih menyeluruh. Okey? Okey, terima kasih. Cik Syaraf, saya tambah sikit. So dia minggu pengenalan pelajar ni, dia adalah satu macam bentuk pesta maya. Maknanya mereka semua boleh melihat video-video daripada persatuan-persatuan dekat melalui sosial media HCP. Tapi tak bermakna ianya tidak boleh disebarluaskan kepada pelajar-pelajar lain. Contohnya korang boleh buat copy link untuk share dan hantar ke grup-grup WhatsApp. Itu contohnya lah. So tak ada masalah pun, cuma ianya adalah macam maknanya dekat HCP punya akaun tu adalah menunjukkan yang sekarang ni kita tengah menjalankan satu program iaitu Minggu Pengenalan Persatuan Pelajar. So orang sebenarnya bukannya dekat HCP tu bukannya lah semata-mata fokus kepada student, tapi kepada orang luar juga. Contoh mungkin alumni boleh nampak, maknanya ketika contohnya alumni Palapis, dia boleh lihat ketika pandemik ni persatuan ataupun kelab ataupun unit uniform yang dia pernah cebur dulu masih lagi aktif, maknanya masih lagi melakukan aktiviti-aktiviti walaupun dengan kekangan pandemik ni lah. Dan ini dia adalah satu branding lah untuk persatuan-persatuan dan kelab pelajar tu. So korang jangan risau bila kita fullkan semua video-video ni di HCP, sebab end up korang boleh guna juga video-video ni untuk hantar secara direct kepada student-student tu. Itulah. Okey, Kuan. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Assalamualaikum. Halo, nak tanya sedikit sini. Okey. Dari Persatuan Isaac. Ya. So nak tanya yang lag lah, tak dengar lah. Encik, saya akan tanya, nama saya Kai dari Persatuan Isaac. Nak tanya kerana Persatuan Isaac kita sudah mengadakan aktiviti untuk recruit new members lah. Tetapi kita nak mempromosi program kita melalui Minggu Pengenalan Member itu. Boleh ke tak? Sekali lagi, memang Isaac sebenarnya saya nampak je dalam grup Telegram dah banyak dah share, setiap hari ada nampak share dalam grup Telegram tu. Jadi saya nak beri makluman dekat Isaac untuk tangguh dahulu untuk mulai malam ni, jangan share lagi dah untuk ni. Kita nanti pada Minggu Berdalam Persatuan you masih lagi boleh cari lagi ahli-ahli lain. Kalau dah ramai pun tak apalah. Itu memang you punya maknanya ramai lah ahli yang memang nak masuk Isaac. So tak ada masalah. Kalau setakat kalau tak nak join dari segi dapatkan ahli, boleh share juga video poster dan takwim.
Bermakna jika kita tak nak introduce Persatuan Isaac, kita nak introduce program yang ditawarkan oleh persatuan kita pun boleh juga. Boleh. Tak ada masalah. Okay, thank you Tuan. Okay. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Nama saya Nazhan daripada Kelab Penyayang. Jadi soalan saya pasal takwim. Macam sekarang kan kita tengah COVID, so macam tak tahu nak balik UKM bila. Jadi untuk takwim tu kita senaraikan untuk setahun punya aktiviti online ke atau kita campur online dengan bersemuka ke atau macam mana? Boleh saya jawab? Cecap? Saya nak bagi Cik Anwar jawab dia tu. Okey. Sebab tadi saya cuma kongsikan lah. Ada college yang dia buat takwim, yang mana takwim dia buat berbentuk hybrid. Maknanya dia senaraikan sekiranya pandemik masih berterusan dan sekiranya pandemik maknanya bila pandemik habis, maknanya dah boleh aktiviti fizikal. Maknanya dia standby 2. Maknanya sebab kita pun benda ni memang susah nak predict kan. So dia buat macam tu. Dan even kebajikan pun ada kebajikan fizikal, ada juga kebajikan secara maya. Contohnya dia orang buat aktiviti call pelajar-pelajar, tanya sihat apa semua dan sebagainya lah. So maknanya dia still ada takwim dan takwim tu adalah bentuk hybrid. Tapi kalau tak mampu ataupun boleh predict keadaan COVID, mungkin boleh buat satu lah. Tapi saya rasa brilliant lah idea dia buat dua tu hybrid tu. Itu saja. Oh, jadi macam kami boleh hantar dua lah kepada HCP. Mungkin kalau tak menjadi halangan, kolej yang terlibat yang buat tu macam Abang Ikuan kata tu, nanti share dalam grup persatuan kita. Kita tengok, jadikan dia rujukan kepada semua. Itu cadangan daripada saya lah. Okey. Saya rasa okey, sorry mencelah balik. Macam berkenaan dengan soalan daripada Persatuan Isaac tadi tu, iaitu video tu adakah ianya mempunyai format tertentu. Actually kita tak ada buat mana-mana format yang tetap untuk korang buat apa, sebab ini adalah salah satu platform untuk persatuan-persatuan ni berkaya dari segi media dia, untuk test macam mana media, macam mana konsep mungkin nak mengenalkan siapa esko-esko apa tu, ataupun mungkin dekat dalam video tu dia nak menceritakan apa aktiviti-aktiviti yang dijalankan based on you punya kata apa, produk yang korang nak tunjukkan. Kalau produk tu adalah produk kepimpinan, so korang tunjuklah siapa pemimpin-pemimpin dekat dalam persatuan tu. Tapi kalau korang nak jual korang punya aktiviti, dan tunjuklah apa aktiviti-aktiviti utama korang. Maknanya aktiviti yang sentiasa ditunggu, ataupun korang boleh tunjukkan gambar-gambar ataupun video-video yang sebelum ni. So based on tu, mungkin ada juga persatuan tu dia tak nak buat lebih-lebih, dia nak buat teaser je. So orang macam akan tertarik untuk pergi ke page dia orang untuk melihat apa yang ada dekat dalam page tu. So depend lah pada persatuan-persatuan untuk nak macam mana cara untuk korang nak tarik perhatian student untuk masuk ataupun pergi ke laman sosial korang. Video tu tak ada limit masa 2 minit. 5 minit. Sebenarnya kita tak sarankan untuk korang buat video yang panjang, sebab lagi panjang korang buat video tu, kemungkinan untuk pelajar tu tak dah hilang mood nak tengok video tu tinggi tau. So pada saya sedia 1 hingga 2 minit dah okey. Tapi depend, kalau korang rasa macam tak cukup nak 3 minit, 4 minit okey, tapi korang kena buat video tu memang worth it lah untuk student spend 4 minit dia untuk tengok video korang. So kalau korang rasa dia just slide aja tu, so better jangan buat sampai kalau setakat nak tunjuk gambar-gambar je, janganlah buat sampai 5-6 minit kan. Tapi kalau macam tu short film yang sangat menarik, korang rasa student nak tengok, dan tak apalah, boleh lah bagi yang tu. Terima kasih. Nanti kita bagilah dia punya requirement dia berapa. Lagi satu saya nak tanya berkaitan dengan link Google Form tu. Adakah link Google Form tu dipecahkan kepada setiap, contohnya kalau persatuan anak negeri just link untuk persatuan anak negeri saja, ataupun dia bercampur? Sebab kalau bercampur nanti maksudnya pelajar susah nak tengok macam 200 link kan. Tapi kalau cik kata tadi 80 tadi, adakah dia diagihkan kepada setiap
macam persatuan lain ni, ini persatuan agri, persatuan kelab Ya, uniform. kita akan kelompokkan apa tu link tersebut supaya mudah dan pelajar mudah faham dan macam mana dia nak tengok. Kita sebab tu bila anda semua bagi senarai video apa semua, nanti di peringkat kami di HCP ni nanti kita akan kumpulkan dan kita akan test juga bagaimana format yang lebih mudah dan mudah dan pelajar faham macam mana nak mengikuti nak memilih persatuan dan kelab dalam media sosial tu nanti. Kami pun nak fikirkan juga dalam bentuk infografik ke, dalam bentuk pelbagai lah, nanti kita akan tentukan nanti. Terima kasihlah cadangan tu. Saya tambah sedikit berkenaan dengan link-link tu. Dia macam ni. Okay, bila korang bagi video, ni mudah lah, ayat mudahnya. Korang bagi video dan kita orang akan ambil video tu, kita akan post. Contohnya, kita ambil Facebook. Kita letak kat Facebook dan description tu adalah mengenai persatuan korang dan juga link-link yang dia orang boleh masuk. Contohnya, kalau dia nak pergi ke Facebook, dan dia boleh klik link Facebook tu. Kalau dia nak pergi ke Instagram, dia klik link Instagram tu, pergi ke page korang. Dan satu lagi kita ada link untuk ahli. So siapa yang nak mendaftar ahli, lepas dia dah tengok video tu, dan dia terus boleh masuk ahli tu. Dia still boleh bagi nama lah macam tu. Dan untuk follow up tu korang lah, maknanya setiausaha korang dapatkan senarai-senarai pelajar yang berminat dengan persatuan korang tu, dan mungkin korang nak buat grup WhatsApp ke, grup Telegram ke apa ke, dan kat situ korang update lah dengan diorang. Lepas tu link tu juga kita akan buat mungkin satu ayat, contoh ayat yang by copywriting untuk WhatsApp. Lepas tu kita akan letak tajuk nama-nama kelab yang ada dekat UKM, dan bawah itu ada link-link tu. Maknanya selain daripada Facebook, kalau kita akan poolkan dalam bentuk WhatsApp, so dia orang boleh baca satu-satu apa persatuan yang ada kat sini. Okey, itu saja. Ada lagi? Tuan nak tanya, dengar tak? Dengar. Desmond Desmond dari UNYC, Club UNYC. Nak tanya, selain daripada video dan poster, Exco kami komiti ada peluang nak interaksi bersama pelajar tak? Sebab I nak tanya dari perspektif pelajar, mereka macam bangun pagi pada hari 17 November, mereka macam receive satu email dan mereka buka email tu ada 80 persatuan, mereka boleh macam pilih untuk check out the video dan media ke? Is it macam tu? Ya betul. Okay, faham. Itu yang kita plankan. Cuma interaksi dengan pelajar tu nanti di peringkat HCP kita akan fikirkan bagaimana nak interaksi tu. Adakah kita nak buat pula interaksi yang katalah dalam satu malam tu ada 10 interaksi kan? Ada 10 webinar ke, itu nanti mungkin Cik Anwar punya pandangan lah. Saya pun tak nampak lagi. Saya nampak lebih kepada untuk pendaftaran je dulu. Untuk yang program interaksi antara persatuan-persatuan kelab-kelab ni, saya rasa mungkin Cik Anwar ada idea tu. Baik, terima kasih Tuan. Okay, right. Lagi ada soalan? Lain lagi? Saya ada soalan. Okay, sekali lagi saya nak keep dari pembina. Tuan ada Encik ada sebut, Cik Acap ada sebut pasal stopkan dulu untuk rekrutmen. Adakah maksud dia lah kita war macam jom sertai persatuan ni, jom sertai persatuan macam tu ke? Ya betul. Okey, nanti macam ni. Kami di HCP kita akan keluarkan satu poster induk di peringkat induk, Minggu Pengenalan Persatuan dan Kelab. Contoh pada tarikh ni sehingga tarikh ni. Okey. Nanti semua persatuan dan kelab yang akan menyertai minggu ni, maknanya 3 hari ni, akan buat poster lain yang mempromosikan persatuan-persatuan masing-masing, tetapi nyatakan sertai kami pada Minggu Pengenalan Persatuan. Maknanya faham tak? Maknanya you all akan promote, buat poster
tetapi promote untuk poster pada tarikh yang telah kita tetapkan. Maknanya poster Minggu Budaya Persatuan bagi program pembina contohnya. Jadi selain pada poster kami HCP, you all semua pun mempromosikan juga Minggu Budaya Persatuan dan mereka akan masuk pada mereka akan join pada tarikh yang kita tetapkan tu nanti. Okey, clear nanti Assalamualaikum dan selamat sejahtera Encik Ashraf dan semua. Ya, Amir. Saya nak tanya, saya Amir daripada KTI Show dan mewakili Pak Lapis lah. Jadi macam yang kita tahu Kesatria dah buat satu kiranya untuk intake Pak Lapis, sukses semua tu. Jadi untuk M3P ni adakah Badan Uniform terlibat juga untuk promosi? Okey. Di peringkat Pak Lapis ataupun sukses ataupun SISPA ataupun BSMM ataupun kelana siswa ke apa ke, jika you all masih lagi berhasrat untuk mencari ahli, kita sangat alu-alukan untuk terlibat dan kita akan masukkan dalam list untuk pendaftaran ahli. Jika you all tak nak terlibat untuk mencari ahli, you all terlibat untuk pengenalan saja. Yang 3 perkara tadi, poster, poster organisasi, video dan juga takwim. Itu saja. Okey, Amir. Okey, baik. Saya terima. Terima kasih Encik Ashraf. Okey, ada lagi tak? Assalamualaikum Cik Ashraf. Okey, Zulaikha Nabila. Saya Zulaikha daripada MAP KPZ. Saya nak tanya sama ada MAP pun turut terlibat dengan aktiviti dengan program pengenalan kelab persatuan ke Cik Ashraf? Untuk MAP kita akan bincang lain lah kot, saya rasa. Kita buat sesi lain perbincangan mengenai pengenalan persatuan ni. Sebab tu saya tanya tadi kalau ada MAP ataupun PMF yang PMF dah clear, okey. Cuma college je yang kita masih lagi nak tahu adakah mereka akan terlibat secara langsung atau tak. Tapi yang penting kalau ada input yang kita nak kita nak libatkan MAP dan juga di peringkat college, nanti kita akan maklumkanlah. Cuma yang saya nampak ialah untuk meeting malam ni ialah lebih kepada yang MAP nanti ialah mungkin penyertaan dalam kursus yang kita akan anjurkan nanti. Okay, silakan. Okay, terima kasih Encik Ashraf. Ada lagi tak daripada yang lain? Kalau tak ada, saya serahkan kembalilah kepada Cik Anwar untuk agenda yang keempat, iaitu perancangan aktiviti sesi 2020-2021. Untuk apa-apa pertanyaan boleh bertanya boleh PM saya ataupun Abang Ikhwan, ataupun boleh tanya dalam grup WhatsApp yang ada lah. Siapa yang belum belum ada grup WhatsApp, please message kepada kami dan kita akan share link tersebut. Saya rasa ada lagi di kalangan persatuan yang tak join lagi grup WhatsApp Persatuan 2020 ni. Jadi boleh share lah juga. Saya nak maklumkan juga kepada semua yang kita semua di peringkat HCP nanti akan selain pada taklimat Aista daripada HCP, daripada pengarah HCP, kita akan buat taklimat kewangan pelajar daripada Benari Kewangan Pelajar, dan juga kita akan buat kursus untuk menyediakan surat menyurat untuk semua setiausaha dan juga setiausaha persatuan pelajar dan juga setiausaha program-program yang akan terlibat. Dan juga kita akan ada juga taklimat daripada Pusat Komunikasi Korporat. Itu biasa yang kita amalkan sebelum ni. So bagaimana cara nak terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan protokol, semua kita akan buat khusus tu nanti.
kita akan buat dalam masa terdekat ni lah, dalam bulan 9 dan bulan 12 ni. Kita akan selesaikan dalam masa yang singkat. Cuma buat masa ni kita hanya bagi tarikh untuk 2 kursus saja dulu, iaitu taklimat untuk ISTA dan juga untuk daripada Bendahari Kewangan Pelajar. Itu daripada saya. Saya nak maklumkan juga nanti di akhir nanti perbincangan kita, saya nak minta semua buka on video masing-masing. Kita nak ambil gambar sikit dan nanti nak untuk koleksi je lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Mungkin saya serahkan balik pada Cik Anwar lah. Baik, terima kasih Saudara Ashraf dengan Ikhwan. Saya bagi ruang untuk pelajar-pelajar bertanya terus kepada pegawai yang menguruskanlah berkaitan dengan urusan pendaftaran tu. Kita ambil peluang ni lah untuk memperbanyak ataupun menambah bilangan ahli-ahli kita bagi setiap persatuan. Baik, saya ada 2 perkara yang saya nak sentuh agenda terakhir ni. Yang pertama ialah sebenarnya kita dalam perancangan dan insya-Allah lah kita akan laksanakan secepat mungkin sistem merit. Kalau dulu kalau semua persatuan-persatuan boleh ingat merit ni hanya pada kolej kediaman je. Aktiviti kolej dapat merit, kemudian pelajar tu dapat tinggal di kolej lah. Tapi sekarang kita akan buat lebih menyeluruh. Maksudnya pelajar boleh terlibat dalam apa saja aktiviti di dalam persatuan fakulti, persatuan di urustia, kelab dan sebagainya, dan semua aktiviti itu juga akan diambil kira sebagai merit. Maksudnya pelajar ada pilihan untuk terlibat dalam apa juga aktiviti di dalam UKM ini yang diiktiraf, dan aktiviti mereka itu akan diambil kira sebagai merit. Ini akan membuka satu keadaan yang baru di mana pelajar-pelajar pasti akan memilih persatuan-persatuan kelab dan urustia yang aktif. Misalnya kalau ada persatuan atau kelab yang telah menyediakan takwim mereka untuk semester yang pertama, dan kalau kita tengok pelajar akan melihat senarai aktiviti yang dianjurkan, jadi mereka akan mencari persatuan kelab yang aktif untuk mereka sertai. Dan mana-mana persatuan kelab yang tidak aktif, yang tidak begitu tersusun, tidak boleh menjanjikan berbagai aktiviti pelajar, mungkin akan ditinggalkan oleh pelajar. Jadi ini satu bentuk merit ni bukan saja memberi kebaikan kepada pelajar dari segi untuk mereka memohon tinggal di kolej, tapi juga dia akan memberi satu persaingan yang sihat kepada semua persatuan-persatuan dan kelab serta urustia di universiti. Jadi kita mengharapkan setiap persatuan dapat menjaga kebajikan pelajar di bawah ahli-ahli dia lah. Misalnya kalau kelab A itu ataupun persatuan A itu sangat aktif, banyak aktiviti yang mereka anjurkan sampai ke peringkat antarabangsa, peringkat kebangsaan. Jadi secara tak langsung ataupun secara langsung merit ahli-ahli dalam kelab dia atau persatuan dia akan banyaklah, akan aktif. Jadi itu adalah satu kebaikan kepada pelajar, kepada persatuan dan juga pada UKM keseluruhannya. Itu sedang dirancang sekarang. Nanti Encik Ashraf dan Encik Ekwa akan adakan lagi taklimat untuk kita memperhalusi pelaksanaan sistem merit ini yang meliputi bukan hanya di kolej kediaman tapi juga di persatuan dan sebagainya. So kita berlaku adil pada semua aktiviti pelajar tanpa mengambil kira di mana dia buat aktiviti itu. Selagi mana aktiviti itu memberi manfaat, diiktiraf, mengikut prosedur dan sebagainya, maka ikut akan memberi kebaikan kepada pelajar. Itu yang pertama. Yang keduanya, satu perkara yang akan berlaku selepas ni adalah kita akan banyak melakukan aktiviti dalam bentuk webinar lah. Okay? Kita akan kurang aktiviti bersemuka. Saya jangkakan apa yang berlaku, walaupun kita tak boleh menjangkakan apa yang berlaku, tapi melihat kepada senario semasa ni, kita dapat melihat bahawa keadaan bukan jadi semakin baik kan, keadaan menjadi semakin serius. Hari ini pun 1032 kes baru, semalam pun 1000 lebih. Kita menjangkakan keadaan ini tidaklah boleh balik kepada asal dalam masa yang terdekat. Jadi walaupun kita ada hybrid, tapi saya lebih cenderung untuk berkata ataupun melihat bahawa aktiviti pelajar tu lebih baik yang tidak bersemuka lah buat masa ni, untuk sekurang-kurangnya pada semester yang pertama ini. Jadi
banyak aktiviti akan berlaku dalam bentuk webinar dan atas talian. Jadi apa yang akan dibuat oleh SHIPI dalam membantu aktiviti pelajar ni mendapat crowd ataupun mendapat penyertaan yang lebih tinggi adalah kita akan mempromosikan minggu-minggu. Misalnya katalah dalam 2 atau 3 minggu lagi nanti kita akan buat senarai itu. Katalah dalam 3 minggu dari sekarang kita ada minggu keusahawanan ataupun minggu entrepreneurship week, ya, minggu keusahawanan pelajar. Dalam minggu itu akan ada berbagai aktiviti webinar berkaitan dengan keusahawanan. Mungkin di kolej-kolej ada webinar, di fakulti ada webinar, di persatuan urusia ada webinar berkaitan dengan usahawanan. Jadi dengan secara tak langsung kita dapat memberi fokus kepada pelajar-pelajar yang berminat dengan keusahawanan pada minggu-minggu tertentu. Itu satu cara yang boleh kita fikirkan. Tapi tak bermaksud persatuan tidak boleh bergerak sendiri. Kalau ada persatuan yang nak bergerak sendiri pada minggu-minggu yang lain, tidak ada menjadi isu. Tapi di peringkat HCP, apa yang kita boleh bantu adalah kita akan membantu mempromosikan mengikut minggu-minggu. Jadi kalau misalnya 2 minggu dari sekarang, minggu inovasi misalnya, jadi minggu itu akan dipenuhi dengan webinar berkaitan dengan inovasi. Jadi HCP akan membantu mempromosikan aktiviti webinar semua persatuan, kelab, urusia, MAP dan sebagainya pada minggu tersebut. Kalau itu dapat kita selaraskan, maka saya rasa impact dia akan jadi lebih besar lah. Jadi pelajar-pelajar lebih terfokus dan mereka akan mempunyai banyak menu untuk dalam minggu inovasi itu. Mereka ada banyak menu webinar yang mereka boleh join. Mungkin mereka join di Fakulti Sains Teknologi, kemudian mereka boleh join pula di Fakulti Pendidikan Islam, kan? Aktiviti-aktiviti berkaitan dengan inovasi misalnya, ataupun berkaitan dengan kerohanian, ataupun berkaitan dengan pendidikan. Jadi kalau dapat kita lakukan itu adalah satu yang lebih memberi impact dari segi penyertaan pelajar. Tapi bukan bermaksud semua persatuan atau kelab ataupun urusia kena ikut minggu itu. Tidak semestinya. Ini tawaran yang HCP akan lakukan untuk meningkatkan visibility itu. Maksudnya kita dapat pelajar dapat melihat dengan lebih jelas minggu itu aktiviti apa sedang berlaku di dalam kampus. Sebab ramai pelajar sekarang ni berada di rumah, jadi dia tak tahu apa yang berlaku. Kurang memahami apa yang sedang berlaku di kampus. Jadi dengan adanya package mengikut minggu itu, dia akan dapat membina pengetahuan dia tentang sesuatu perkara itu dalam bentuk yang lebih jelas. Ada minggu misalnya kita akan buat minggu kesukarelawanan. Mungkin banyak webinar berkaitan dengan kesukarelawanan akan berlaku pada minggu tersebut. Jadi Abang Ikhwan nanti akan bantu untuk membina minggu-minggu ini. Jadi kemudian Abang Ikhwan akan share dalam kita punya grup. Kemudian setiap persatuan boleh mula menyusun takwim itu mengikut minggu-minggu yang kita akan sediakan. Itu sebagai optional, bukanlah mesti. Maksudnya setiap persatuan masih boleh bebas buat aktiviti seperti biasa. Cumanya ini sebagai satu sistem sokongan daripada HCP untuk mempromosikan aktiviti-aktiviti persatuan dan pelajar, kelab dan urusia. Itu dua perkara yang saya harap semua kepimpinan pelajar dapat ambil perhatian dan insya-Allah kita cuba, walaupun dalam keadaan yang mencabar ini, kita cuba juga untuk membantu dan memastikan bahawa pelajar-pelajar yang berada di kampung, di rumah itu masih memahami dan mengerti bahawa berpersatuan itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka di kampus. Okey, terima kasih Abang Ashraf. Boleh take over. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Anwar. Okey, sedikit tambahan apa daripada lanjutan pada Cik Anwar tadi. Selain pada tu, kita akan juga memberi taklimat untuk kita ada juga untuk perancangan SCP untuk anugerah tokoh siswa kebangsaan dan kita akan kita akan bagi taklimat bagaimana
semua persatuan dan kelab untuk persediaan untuk membawa program masing-masing untuk di peringkat kebangsaan lah, untuk anugerah tokoh siswa di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi. Kali ini untuk maklumat semua, kita memang setiap tahun akan ada je, alhamdulillah setakat ni ada pemenang-pemenang di kalangan persatuan-persatuan MAP ke daripada PMF. Tahun lepas saja kita ada 3 finalis akhir. Pertama daripada Persatuan Siswazah. Pentingnya Persatuan Siswazah sekarang ni sebab mereka ada kategori khas. Kategori Persatuan Siswazah terbaik di peringkat anugerah tokoh siswa kebangsaan. Jadi saya seperti yang ada dalam meeting kita ni daripada FPP, daripada pendidikan dan juga mungkin daripada fakulti lain, boleh juga membuat perancangan program-program Persatuan Siswazah di peringkat untuk sesi 2020-2021 ni. Selain itu juga kita banyak kategori sebenarnya. Kategori pemimpin persatuan, pemimpin kelab, pemimpin kolej kediaman, kebudayaan, sukan dan pelbagai dah, ada lebih kurang dalam 20 kategori. Nanti kita akan bagi taklimat mengenai anugerah tokoh siswa ni kepada semua YDP juga dan juga setiausaha lah. Kenapa boleh kita libatkan MT semua. Selain tu juga yang kalau terbaru, kalau anda semua perasan, kita juga ada mengenal pasti ikon-ikon pelajar. Jadi pada tahun 2021 nanti ikon-ikonnya adalah datang daripada anda semua. Maknanya anda semua di kalangan YDP ataupun MT ataupun mana-mana pelajar yang menyelah mengikut bidang-bidang yang kita dah tetapkan nanti mungkin akan terpilih sebagai ikon pelajar UKM. So itu pun kita akan bagi taklimat dan briefing kepada anda semua bagaimana untuk menjadi ikon mahasiswa. So itu daripada saya sikit lah. Abang Ikuan ada apa-apa nak tambah? Tak ada apa-apa, just lepasnya ambil gambar. Okay. Okay, last mungkin ada yang nak bertanya apa-apa? So seperti mana yang anda semua tahu, kita ada grup WhatsApp Persatuan UKM 2020. Kali ni saya nak masukkan juga setiausaha. Sebab yang lepas hanya ada YDP saja. Tapi kali ni ada YDP dan setiausaha. Sebab apa? Sebab yang lepas ni YDP pun busy, sibuk, maklumlah yang dipertua kan. Jadi kadang-kadang mungkin orang terlepas pandang, tak sempat baca WhatsApp. Jadi saya rasa kadang-kadang ada info-info yang terlepas. Jadi saya perlukan setiausaha persatuan masing-masing untuk bantu. Maklumlah yang dipertua ni pangkat tinggi, jawatan tinggi kan. Jadi kadang-kadang tu mungkin kalau mesej dari saya ni mungkin tak berapa penting sangat lah kan. Tapi sebenarnya kita nak bagi input kepada semua lah. Dan untuk maklumat semua, medium grup persatuan yang kita maklumkan, yang kita buat tu nanti akan menjadi medium rasmi kepada semua aktiviti-aktiviti. Jadi kalaulah kolej ke, fakulti ke, persatuan kelab ke, badan uniform ke ada buat program, boleh share dalam tu, tak ada masalah. Kita akan bekerjasama. Maknanya HCP ke semua persatuan akan saling share program masing-masing. Dan kita kena sentiasa support each other. Contohnya MAP support sekretariat Rakan Muda. And then sekretariat Rakan Muda support Persatuan Anak Negeri. Itu contohlah. Jadi kita ni akan nak bersama-sama untuk nak melibatkan semua pelajar aktif di kampus. Walaupun dalam keadaan yang sekarang. Okay, jadi saya ni mungkinlah aktif dalam bentuk talian kan. Tapi tak apa. Nanti kita akan buat perancangan yang lebih rapi lah. So kita perlukan input-input daripada semualah. Dan saya tak nak terlepas juga, anda semua YDP, semua organisasi pelajar ni
secara automatik akan terpilih menjadi kalau dulu namanya Parlimen Mahasiswa, sekarang ni dah nama dia Dewan Senat Mahasiswa, kan? Jadi anda semua adalah perwakilan untuk Dewan Senat Mahasiswa tu nanti. Maknanya semua suara-suara daripada pelajar dan juga organisasi pelajar akan maknanya atau apa-apa cadangan ataupun apa-apa isu boleh dibawa pada Dewan Senat Mahasiswa tu nantilah. Cuma untuk Senat Mahasiswa tu akan diuruskan oleh KMUKM. So nanti KMUKM akan selaraslah program tersebut. Jadi itu saja yang saya nak maklumkan kepada anda semualah. Kalau yang saya teringat untuk nak beritahu malam ni lah. Hari ni kita ada berapa ikut 260 Wah banyak ni. Peserta malam ni? Tinggi tadi 153. Oh, 153. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya? Sambil tu dah boleh prepare untuk buka on video. Kita nak upkan dalam page IG UKM Siswa Klik, dalam page siswa Facebook. So jangan sembunyikan diri anda, bukalah video tu, kan? Walaupun anda di mana, atas motor, dalam kereta, mungkin boleh share. Kita nak kenal, nak tengoklah muka-muka wajah-wajah pemimpin pelajar, Cik Anwar. Okay, sekejap. Sekejap ya. Tengah screenshot. Yang mana tak pakai tudung, mungkin boleh pakai tudung. Lagu. Okey, bagi masa 2 minit. Nak ambil gambar saya ada lagu. Kita ada banyak. Okay, senyum. Bolehlah tengok muka-muka kawan-kawan. Sekejap ya, tengah screenshot satu. Senyumlah selama 2 minit Krem mulut senyum. Sekejap, ni macam senang ni nak dapat ni ramai ni. Sekejap. Siapa nak ambil gambar, nak buat story tu boleh buat story dulu. Nanti kita share gambar ni boleh lah nak up story ke apa ke. Baru sedikit. Okay, so siapa yang tak buka tu kita anggap dia tak nak masuk lah. Mungkin dia. So itu sajalah. Dah boleh dah. Kejap. Ada lagi? Sekejap. Okay. Alright. Thank you semua. Cik Anwar, kata akhir kat Cik Anwar. Semua jaga diri. Okay. Stay safe. Yang penting jaga kesihatan. Jaga family. Yang tinggal di kampus tu make sure jaga you punya persekitaran di blok masing-masing. So I hope that everybody akan sentiasa menjaga SOP. Yang penting sekali adalah kalau anything, ada saja masalah berkaitan dengan aktiviti, berkaitan dengan kebajikan, orang pertama yang patut you ingat adalah Abang Ashraf. Okay. Okay. Take care everybody. Yeah. Okay. Alright, thank you. Jumpa lagi. Terima kasih Encik Anwar, Encik Ashraf, Encik Puan. Terima kasih Tuan Anwar, Tuan Ashraf. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih pada Encik Anwar dan Encik Ashraf. Terima kasih. Terima kasih semua kami daripada Apa ada? Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.
Terbaik Encik. Hari raya pula. Itu hari raya pula Ha. Next time kita pakai baju Melayu semua hari raya baju raya. Macam raya. Cik Noah sihat Cik Noah? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Lama kita tak jumpa Cik Noah. Itulah. Orang kat diri belakang tu Cik Noah. Ya. Belakang tu. Jadi gerakan yang digerakkan oleh Aisyah, bukan? KMU, terima kasih banyak-banyak bantu banyak pelajar kita sekarang. Alhamdulillah. Helmi. Terbaik Helmi. Terima kasih. Helmi persatuan apa? Helmi, terima kasih sebab rekod. Ni persatuan apa? Nanti rekod tu saya bagi dalam bentuk macam ni tu, nak bagi dalam bentuk drive ke apa? Tak kisah. Bagi yang penting bagi aku untuk office. Alright. Nishmul. Boleh buka kamera Jangan kacak sangat. Nishmul persatuan apa? Okey, bye. KKM. Apa ni? Dah tak nak. Bye Lisa. Hai Nish. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay. Dah boleh tutup dah. Okay, jom.